kita berpindah kepada al-fawaid at-tarbawiyah wal fawaid al-ilmiyah. Yang pertama, tulis faedah yang pertama, wa umirtu an uslima li rabbil alamin. Yang pertama sekali Allah minta supaya Nabi, qul inni nuhitu, aku dilarang daripada menyembah, meminta lain daripada Allah Azza wa Jalla. Kemudian peristiharan berikutnya, wa umirtu an uslima li rabbil alamin, dan aku diperintahkan supaya tunduk taat bulat-bulat kepada perintah Tuhan sekalian alam. Tulis tu. Kata ulama tadabbur, umirtu uslima ay biqalbi wa lisani wa jawarih. Aku tunduk, akur, patuh, serah diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan hatiku, dengan lidahku, dengan anggota. Mana hati menerima, yakin dengan perintah Allah. Lisan berkata alhamdulillah, memuji Allah Azza wa Jalla. Anggota tunduk, akur, buat segala perintah Allah Azza wa Jalla. Itu yang dikatakan uslima, mana serah diri. Bukan sekat nampak tunduk ya, tapi hati tak percaya, tak boleh. Ada setengah orang ni dia tunduk tapi hati tu tak pakai mana. Saya saya ikut itu sebab peraturan SOP kata orang sekarang. Tak, sebenarnya tak mau ikut-ikut pun. Kita kata itu di antara kepeningan yang berlaku pada masyarakat, sebahagian daripada masyarakat. Maka ayat ini mengajar kepada kita satu kaedah. Boleh kaedah. Kaedah dia panggil at-takhliyah. At-takhliyah, mengosongkan bekas qabla at-tahliyah, sebelum kita isi balik. At-tahliyah mana dalam ayat ini Tuhan kata wa nuhitu, aku dilarang daripada sembah lain daripada Allah. Maknanya hati aku ni mesti bersih, mesti kosong daripada segala bentuk syirik terhadap Allah Azza wa Jalla. Kena kosongkan. Kemudian mana tahliyah? Tahliyah dianya wa umirtu an uslima, aku diperintahkan supaya menyerah diri. Ini dia panggil tahliyah. Sama juga dengan kalimatul ikhlas, la ilaha illallah. La ilaha itu dia panggil nafi. Nafi, tak ada Tuhan yang berhak disembah. Dia panggil apa ni? Takhliyah, kosongkan. Wa illallah itu dia panggil isbat. Nafi dengan isbat. Isbat apa? Maknanya kita isbat Allah saja yang aku puja, yang aku puji, yang aku sembah. Dia panggil at-takhliyah wa tahliyah. Satu lagi kaedah dia panggil an-nafyu wal isbat. An-nafyu wal isbat. Kita tolak, kemudian kita ambil. Para pelajar sekalian, kita pergi kepada faedah yang kedua. Tulis faedah yang kedua, walitablugu ajalan musamma. Allah kata apa? Supaya sampai kepada tempoh yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Bagi kita orang beriman, tanda ni pelajar, bagi kita orang beriman bahawa tempoh hidup kita atas dunia ini setakat mana? Setakat mana? Setakat yang diizinkan oleh Allah kita hidup. Itu dipanggil ajal. Ajal tu mana? Tempoh. Likulli ajalin kitab. Setiap tempoh itu ada masa dia. Ada orang ni hidup 100 tahun, 90, 80, 60, 50. Ada hidup yang sekejap je. Muda-muda sudah mati pun ada. Maka ayat ini, tulis pelajar ni, ayat ini menjadi hujjah
kepada ahli sunnah wal jamaah bahawa kematian seorang manusia itu apabila ajalnya sudah tamat tempoh. Ajalnya tamat tempoh. Berbeza dengan Mu'tazilah dan Qadariyah. Ia menyangka bahawa orang yang mati dibunuh, dia mati sebelum ajal. Cuma ditamatkan tempoh cepat. Kita kata ahli sunnah tidak. Ajal dah tu. Cuma cara mati. Orang ni mati dibunuh, orang ni mati aksiden, orang ni mati tenggelam air, orang ni mati jatuh kapal terbang, orang ni macam-macam mati. Itu dia panggil sudah dikira. Tapi dia kata mati bighairi ajal. Sebab dia mati ngeju. Kita kata tidak, itu dah termasuk dalam ajal. Yang ketiga, tanda pelajar, faedah yang ketiga. Huwallazi yuhyi wa yumit. Huwallazi yuhyi wa yumit. Allah yang menghidupkan dan yang mematikan. Ayat ini bayanu kamali qudratillah. Ayat ini menjadi tanda sempurnanya kuasa Allah Azza wa Jalla. Sempurna kuasa Allah. Allah Ta'ala kata, mu nak mati, aku mati. Allah Ta'ala nak hidupkan, hidupkan. Timbul lagi soalan, bukankah Nabi Isa, dengar ni, Nabi Isa pernah hidupkan orang mati? Adakah Isa juga mempunyai kuasa macam Tuhan? Qulna bala, ya benar, Nabi Isa pernah hidup orang mati. Walakin biiznillah, Allah yang izinkan. Dalilnya, waktu Isa bercakap, tanda surah Ali Imran ayat 49, wa uhyil mauta biiznillah. Isa kata, aku boleh hidup orang mati dengan izin daripada Allah. Bukan semua orang mati dia pergi hidup, orang tu ya dia pergi hidup tu, sebagai tanda mukjizat. Tidak kata orang mati Isa mari hidup balik, tak payah tanya aku pergi hidup balik. Dah terhad, limited kata orang. Timbul lagi soalan, bukankah orang kalau dia bunuh orang, dia hidup? Bunuh orang, lepas tu dia hidup. Kita kata dia bukan menghidup matikan, dia hanya membawa sebab kematian kawan tu, kena bunuh. Ingatkan cerita Namrus bila dia berlawan dengan Nabi Ibrahim tu. Dia bawa dua orang. Dia kata, mu kata Tuhan boleh hidup boleh mati, aku sama juga. Kau ni aku hidup, tak tepi. Kau ni aku mati, pancung. Tak cerdik lagu tu. Sama dengan satu cerita. Nak dengar ke cerita ni? Nak dengar? Itu dia panggil sebab-sebab kematian. Bukannya dia mematikan. Ada satu cerita orang etis. Etis ni orang mulhid. Dia kata dia boleh jadi makhluk. Boleh menciptakan makhluk. Habis, dia ambil daging. Dia tok satu bekas daging ni busuk. Bila busuk keluar ulat. Ngongak-ngongak ulat. Dia tengok aku boleh menghidupkan makhluk. Dia gamak dia bijak kali. Kata dilawan dia orang Islam, oh hebat you, boleh menghidupkan makhluk. Sekarang ni kalau kamu hebat, berapa ekor ulat tu, berapa ekor? Fabuhital ladzi kaba, bengong pokok dia, tak tahu apa ekor. Kita kata secakap. Satu kata-kata dengar ni. Fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Dalam ayat yang sama lagi. Allah kata bila dia nak buat satu benda, dia kata kun fayakun. Tulis ni ayat ni. Kun fayakun. Ini yang keempat tulis. Innama amruhu iza arasha an yaqulu kun fayakun. Allah, perintah Allah SWT itu mudah. Setiap benda dengan perintah Allah. Setiap benda jadi dengan perintah Allah. Dia bukan jadi sendiri. Kata orang tabiat. Tabiat biasa. Turun hujan, naik tumbuhan. Kemarau, tak ada hujan, jadi kemarau. Ini tabiat. Musim ni musim sejuk, musim. Kita kata betul lah tabiat, tapi dia duduk di bawah siapa?
duduk di bawah perintah Allah Azza wa Jalla. Sebab itulah ada kata-kata yang selalu kita dengar, subhana man amruhu bainal kafi wan nun. Ada dalam doa tu. Subhana man amruhu bainal kafi wan nun. Maha suci Allah Taala, arahan dia di antara kaf dengan nun. Itulah tu. Kita kata tak betul. Sebab Allah Taala sebut dalam Al-Quran ni apa? Fa innama yaqulu kun fayakun, baru jadi. Dia kata di antara kah dengan nun. Kenapa kita reka di antara kah dengan nun tu? Dia kun, baru jadi perintah. Fa innal amra huna bi ma'nal ma'mur. Bila Allah Taala kun, jadi, baru jadi. Fayakun, maka dia pun jadi. Al-fa'ulit ta'qib. Fayakun, lepas pada Allah perintah kun, baru jadi. Kita ni di antara gitulah kadang-kadang bahasa kita. Bahasa kita di antara kah dengan nun. Amru di antara kah dengan nun. Kalau di antara tu belum diperintah lagi, celah tu. Kun. Masya-Allah tabarakallah. Banyaklah benda-benda batiniah yang pelik-pelik ni akan timbul apabila orang mengaji benda pelik. Sebab itulah kita tak sedut cari benda pelik lah atas dunia ni. Cari hak Nabi ajar sudah. Satu lagi yang kelima, tanda pelajar. Yang kelima dalam ayat 66 naik balik. Wa umirtu an uslima li rabbil alamin. Allah Taala perintahkan supaya, dan aku diperintahkan supaya tunduk taat bulat-bulat kepada Allah. Tunduk taat bulat-bulat kepada Allah, kepada perintah Allah. Ayat ini li rabbil alamin ay rabbikum wa rabbi ghairikum. Pasal tu dia tak kata kenapa Allah Taala tak ajar Nabi supaya uslima lillah. Aku diperintahkan supaya menyerah diri kepada Allah. Kita orang beriman tak ada masalah lah. Sebab memang kita akan mengakui Allah Tuhan kita, kita akan tunduk pada Allah. Tapi untuk makhluk lain dia mengaku Allah itu sebagai pencipta alam. Allah Ta'ala yang menjadikan langit dengan bumi. Wala in sa'altahum, kalau mu tanya puak kafir, siapa dia la yaqulun Allah, mereka kata Allah. Jadi dia tahu Allah lah pencipta alam, tuan pemilik alam. Maka Allah ajar Nabi supaya kata an uslima li rabbil alamin. Aku diperintahkan supaya tunduk kepada Tuhan pemilik alam ini. Manusia yang mengaku Tuhan sebagai pencipta alam, kenapa kamu pergi sembah berhala? Kenapa kamu tidak tunduk kepada Allah? Tengok dia punya perbahasan dia dakik. Mana kerana Allah Ta'ala, Tuhan tak ajar Nabi SAW kata uslim lillah. Dia suruh kata li rabbil alamin, supaya dia jadi luas. Lianna Allah rabbul alamin, Allah Ta'ala lah tuan pada alam ini. Wa rabbul alamina ahaqqu an yuslam lah. Pemilik alam inilah yang berhak untuk kita serah diri kepada dia, untuk kita sembah dia. Jadi kamu semua tahu Tuhan ini sebagai pemilik alam, tapi kenapa kamu tidak menyembah Allah Azza wa Jalla? Ayat ini ayat nak ilzami ke atas kepala orang yang mengaku ada Allah, ada Tuhan, tapi dia tak sembah Allah. Tamatlah perbincangan kita. Para pelajar sekalian, insya-Allah kita akan sambung lagi ayat kita yang ke-69